أبيض اللون يشود الشعر عظيم اللحية شديد الليبة معتدل العنق في صفاء الفضة النقية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام غير البرية نظر إلي غير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية يا بهر فضل وتجعل يا بهر فضل وتجعل تدلي بوصل يا سيدي قبل المنية تدلي بوصل يا سيدي قبل المنية خير المنية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية كم ذا أنادي خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيناي يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيناي خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي مدام قلبي يا حبيبي بذكري حيا مدام قلبي يا سيدي بذكري حيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نأمنه ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين لا إله إلا أنت أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته InsyaAllah kita mulakan bacaan ta'lim kita dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang mana Allah SWT memberi lagi kita keizinan untuk berjumpa pada petang ini. Moga-moga sepanjang majlis ini berlangsung, Allah SWT memberkati kita. Amin insyaAllah. Bab yang ketiga, kisah para sahabat radhiyallahu anhu. Kisah yang pertama yang cukup sederhana. Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpisah selama sebulan daripada isteri-isterinya kerana salah seorang daripada mereka telah menyinggung perasaannya. Selama sebulan ia tinggal berseorangan dalam sebuah bilik. Satu kabar angin yang tersebar di kalangan para sahabat mengatakan yang Nabi SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar berita angin ini, dia pun berlari-lari ke masjid. Setibanya dia di masjid, ia dapati sahabat radhiyallahu anhu sedang duduk termenung. Kesedihan jelas terbanyak di wajah mereka. Meninggalkan mereka, Sayyidina Umar berjalan pula ke rumah anak-anaknya, Hafsah, yang menjadi isteri kepada Nabi SAW. Dia dapati Hafsah menangis di dalam biliknya. Dia bertanya, mengapa kamu menangis? Bukankah selama ini aku telah melarang kamu supaya jangan melakukan sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Nabi SAW? Kemudian dia berjalan ke masjid sekali lagi. Kelihatan olehnya beberapa orang sahabat sedang menangis berdekatan dengan mimbar. Di sini dia duduk bersama-sama para sahabat yang lain. Tetapi oleh kerana terlalu sedih, dia bangun lalu berjalan ke arah bilik Nabi SAW yang terletak di tingkat atas masjid itu. Dia mendapati Rabi'ah, seorang hamba, sedang menduduki tangga ke bilik itu. Melalui Rabi'ah, dia meminta izin hendak berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW tidak melahirkan sepatah kata pun sebagai menjawab permintaannya. Permintaannya untuk menemui Nabi SAW dibuat beberapa kali dan hanya pada kali yang ketiga sahaja baharu Nabi SAW mengizinkan dia naik. Apabila ia masuk, ia dapati Nabi SAW berbaring di atas sekeping tikar yang diperbuat daripada daun pohon tamar. Kesan-kesan tikar itu jelas kelihatan di badan Nabi SAW. Berdekatan dengannya terdapat sebuah bantal yang diperbuat daripada kulit binatang dan yang disumbatkan dengan kulit pohon-pohon tamar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya menyampaikan salam kepadanya lalu bertanya, sudahkah tuan menceraikan isteri-isteri tuan? Dia menafikan perkara itu. Saya rasa agak lega sedikit dan sambil berseluruh saya mengatakan, Ya Rasulullah, kita kaum Quraisy selamanya telah menguasai wanita-wanita kita. Tetapi keadaan berlainan sungguh
dengan orang-orang Ansar. Mereka dikuasai oleh wanita-wanita mereka sehingga wanita-wanita kita telah terpengaruh. Nabi SAW tersenyum mendengar kata-kata saya yang lucu. Saya memerhatikan keadaan dalam bilik itu. Saya lihat ada 3 keping kulit binatang yang telah disamak dan sedikit barli di suatu sudut. Selain dari ini, tidak ada sesuatu apapun. Saya menangis. Nabi SAW bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Saya menjawab, "Betapa tidak, ya Rasulullah, saya sedih melihat bekas tikar yang Tuan tiduri di badan Tuan dan sedih melihat keadaan bilik ini. Semoga Allah SWT mengurniakan Tuan dengan bekalan-bekalan yang lebih banyak." Orang-orang Parsi dan Romawi yang tidak menyembah Allah SWT mempunyai raja yang cukup mewah. Mereka hidup di taman yang di tengah-tengahnya mengalir anak-anak sungai, sedangkan pesuruh Allah SWT hidup dalam keadaan serba miskin. Semasa saya mengeluarkan kata-kata di atas, Nabi SAW sedang bersandar di bantalnya. Dia dengan serta-merta bangun lantas berkata, "Wahai Omar, nampaknya kamu masih dalam keraguan, kesenangan dan keselesaan Umar. Hidup yang bakal kita diperolehi di akhirat nanti sudah tentu lebih baik daripada apa yang terdapat di dunia ini. Kalau di dunia ini mereka hidup mewah, keadaan akan berubah di akhirat kelak. Di sana kita akan menikmati segala-galanya." Mendengar kata-kata Nabi SAW, saya berasa kesal. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah SWT agar dia mengampuni saya. Saya telah bersalah dalam hal ini." Seorang hamba Allah SWT telah menjawab, seorang hamba Allah SWT telah bertanya kepada Aisyah mengenai tikar bantal Rasulullah SAW. Jawab Aisyah, ia terdiri dari sebuah bantal yang diperbuat daripada kulit binatang yang diisikan dengan kulit-kulit pohon tamar. Soalan yang sama telah dikemukakan kepada Hafsah. Dia menjawab, ianya terdiri dari sehelai kain terpal yang dilihat 2 pada suatu hari untuk memberi keselesaan kepada Nabi SAW. Saya telah menghamparkan kain itu berlipat 4. Pada esok paginya, itu dia bertanya, "Apakah yang awak hamparkan untuk saya malam tadi?" Saya menjawab, "Kain yang awak hamparkan." Saya menjawab, "Kain yang sama tetapi berlainan lipatannya." Katanya, "Lipatkanlah seperti dahulu. Keselesaan yang bertambah itu akan menghalangkan tahajud." Kisah seterusnya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kelaparannya. Pada suatu hari Abu Hurairah telah membersihkan hidungnya dengan sehelai sapu tangan yang cantik. Kemudian dia bercakap seorang diri, "Ah, lihat aku Abu Hurairah." Dia membersihkan hidungnya dengan menggunakan sapu tangan yang sungguh cantik. Teringat aku semasa aku biasanya berbaring di antara mimbar dengan rumah Nabi SAW. Orang menyangka yang aku sedang menghadapi penyakit sawan, tetapi yang sebenarnya aku sedang menderita kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami kelaparan selama beberapa hari. Kadang-kadang kelaparan yang dialaminya itu begitu dahsyat sehingga ia jatuh pingsan. Orang yang melihat keadaannya menyangka ia terkena penyakit sawan. Pada masa itu penderita penyakit sawan diubati dengan meletakkan kaki di lehernya. Penderitaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berlaku semasa Islam mula bertapak di tanah Arab. Apabila Islam telah tersebar dengan luasnya, keadaan hidupnya agak mewah sedikit. Dia merupakan seorang yang sangat warak dan suka menunaikan sembahyang nafilah. Dia mempunyai sebuah uncang yang penuh dengan biji-biji buah tamar yang digunakan untuk berzikir. Di rumahnya sentiasa terdapat orang yang sibuk bersembahyang. Kisah seterusnya, Sayyidina Abu Bakar dan wang saranya dari Baitul Mal.
Sebelum menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi seorang peniaga kain. Setelah Nabi SAW wafat, dia telah dilantik sebagai khalifah. Pada keesokan harinya, dengan kain-kain tersibai di tangannya, dia berjalan menuju ke pasar kerana hendak berniaga seperti biasa. Dalam perjalanan itu, dia telah menemui Sayyidina Umar yang bertanya, "Ke mana engkau mau pergi? Ke mana engkau, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku ke pasar." Umar bertanya lagi, "Kalau kamu berniaga, siapa yang hendak menjalankan tugas-tugas khalifah?" Sayyidina Umar menjawab, "Bagaimana saya hendak menyarai keluarga saya?" Umar berkata lagi, "Marilah kita berjumpa dengan Abu Ubaidah, iaitu penjaga Baitul Mal, supaya dia menentukan wang sara untukmu." Kedua-dua mereka telah berjumpa dengan Abu Ubaidah yang menetapkan wang sara sebanyak yang biasanya diberi kepada seseorang yang muhajir. Pada suatu hari, isterinya berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Saya ingin memakan suatu masakan yang sangat manis." Abu Bakar mengata, "Aku tiada wang." Isterinya pula berkata, "Kalau awak izinkan, saya akan cuba menjimatkan wang perbelanjaan kita hari-hari untuk membolehkan saya menyediakan masakan itu." Sayyidina Umar pun bersetuju. Apabila wang itu telah terkumpul, selepas beberapa hari, isterinya pun menyerahkan wang itu kepadanya supaya ia membeli bahan-bahan untuk masakannya itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Nampaknya wang sara yang saya perolehi daripada Baitul Mal melebihi keperluan kita." Wang yang dikumpulkan itu dimasukkan kembali ke Baitul Mal. Sejak hari itu, wang saranya dikurangkan sebanyak yang telah dijimatkan oleh isterinya. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, dia telah berucap kepada orang ramai, "Kamu sedia maklum yang saya mencari nafkah dengan berniaga. Keuntungan yang saya perolehi cukup untuk memenuhi keperluan saya. Tetapi sekarang saya terpaksa menumpukan masa yang sepenuhnya untuk menguruskan negara. Oleh yang sedemikian, wang sara saya terpaksa dibayar daripada Baitul Mal." Mengikut Anas, apabila Abu Bakar meninggal dunia, yang ada padanya hanyalah seekor unta betina, sebuah mangkuk dan seorang jonggos. Kata sahabat-sahabatnya yang lain, dia telah meninggalkan juga sehelai hamparan. Apabila Umar menggantikan sebagai khalifah, barang-barang ini semuanya diserah kepadanya. Umar berkata, semoga Allah SWT mencucuri rahmat atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia telah menunjukkan jalan yang sukar diikuti. Sukar diikuti oleh pengganti-penggantinya. Alhamdulillah, kita dapat dengar sedikit kisah para sahabat radhiyallahu anhu. Dan seterusnya kita sambung dengan hadis fadilah Al-Quran. Hadis ke 18. Hazrat Uthman bin Abdullah bin Aus Thaqafi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada datuknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran tanpa mushaf, yakni bacaan melalui ingatan, mendapat 1000 darjat pahala, dan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf menggandakan pahala sehingga 2000 darjat. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan, banyak kelebihan menjadi seorang hafiz Al-Quran. Telah pun dinyatakan sebelum ini kelebihan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Yang dinyatakan dalam hadis di atas ialah kerana membaca daripada kitab Allah SWT itu sendiri bukan sahaja menyebabkan tadabbur dan tumpuannya lebih mendalami, tetapi juga melibatkan beberapa amalan lain seperti melihat Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan lain-lain lagi. Oleh kerana itulah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf menjadi lebih afdal. Oleh kerana terdapat perbezaan mafhum dalam riwayat hadis, maka para ulama juga mempunyai pendapat yang berbeza sama ada membaca Al-Quran dengan hafalan lebih afdal ataupun membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdal berdasarkan alasan daripada hadis di atas.
dan juga kerana membaca terus daripada kitab Al-Quran. Menyelamatkan kita daripada membuat kesilapan serta pandangan kita akan tertumpu daripada membuat kesilapan serta pandangan kita akan tertumpu pada kitab Al-Quran. Maka mereka mengatakan bahawa membaca Al-Quran adalah dengan melihat mushaf adalah lebih afdal. Sebaliknya, dengan alasan daripada hadis yang lain dan kerana membaca Al-Quran daripada ingatan menyebabkan seorang itu lebih khusyuk, bebas daripada menunjuk-nunjuk, dan juga kerana ini adalah cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka setengah ulama yang lain telah memberi keutamaan kepada pembacaan Al-Quran melalui hafalan. Imam Nawawi rahmatullah alaih memutuskan bahawa fadilat kedua-dua cara ini akan berbeza mengikut keadaan diri seorang itu. Sesiapa yang dapat memberi perhatian dan tumpuan fikiran yang lebih semasa membaca Al-Quran daripada mushaf, maka adalah lebih afdal baginya membaca daripada mushaf. Bagi siapa yang dapat menambah perhatian serta tumpuan fikiran semasa membaca Al-Quran secara hafalan, maka bacaan secara hafalanlah lebih afdal baginya. Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih juga menyukai tafsiran ini dalam kitabnya Fathul Bari. Telah diberikan bahawa Hazrat Uthman radhiyallahu anhu begitu banyak membaca Al-Quran sehingga 2 naskah telah terkoyak. Hazrat Am bin Maimun rahmatullah alaih telah menukilkan dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin bahawa seseorang yang membuka lembaran Al-Quran selepas mengerjakan solat subuh dan membaca 100 ayat Al-Quran akan mendapat pahala sebanyak seisi dunia ini. Dinyatakan bahawa membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran adalah lebih baik penglihatan mata. Hazrat Abu Ubaid radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis musasal yang setiap periwayatnya mengatakan bahawa mereka menghadapi masalah penglihatan dan guru mereka menasihatkan supaya mereka membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Al-Quran. Hazrat Imam Syafi'i rahmatullah alaih kadang-kadang membuka dan membaca Al-Quran selepas solat Isyak dan menutup kembali pada waktu subuh. Hadis yang terakhir, Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah pengilapannya? Apakah pencucinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, banyak ingatkan maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan, dosa yang banyak dan kelalaian daripada mengingati Allah SWT akan menyebabkan hati berkarat sebagaimana besi yang akan berkarat apabila terkena air. Membaca Al-Quran dan mengingati maut akan menyinarkan kembali hati-hati itu. Hati seumpama sebuah cermin, sebanyak mana hati kabur, maka sebanyak itulah kurangnya pantulan cahaya makrifat. Sebanyak mana hati itu bersih dan jernih, maka sekadar itulah pantulan cahaya makrifat akan jelas dan nyata pada hati itu. Oleh kerana itu, sejauh mana seseorang itu melakukan maksiat yang didorong oleh nafsu syahwat atau melakukan amalan-amalan syaitan, maka sekadar itulah dia akan jauh daripada ma'rifatullah. Untuk membersihkan hati inilah ramai syekh tarikat menekankan latihan-latihan kerohanian, mujahadah, bacaan-bacaan tertentu dan zikir-zikir kepada Allah SWT. Disebutkan dalam beberapa hadis bahawa apabila seseorang hamba melakukan satu dosa, maka satu titik hitam akan terletak pada hatinya. Sekiranya dia benar-benar bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Jika dia melakukan satu dosa lagi, maka satu titik hitam yang lain akan muncul. Demikianlah sekiranya dia terus-menerus melakukan dosa, maka lama-kelamaan dengan sebab banyaknya titik hitam itu, hatinya akan menjadi hitam legam. Lantaran itu, keinginan untuk melakukan kebaikan tidak wujud
lagi dalam hatinya yang sedemikian. Sebaliknya itu hanya akan condong ke arah keburukan. Maka Allah SWT menyelamatkan kita daripada keadaan di atas. Allah Adam. Alhamdulillah kita dapat dengar sedikit daripada kisah para sahabat radhiyallahu anhum dan juga fadilat mengenai kita membaca Al-Quranul Karim. Moga-moga apa yang baik kita dapat amalkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang terdapat hadir. InsyaAllah kita akhiri dengan bacaan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمة برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا والحقنا بالرافق والأعلى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الفتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة الدنيا ومن شر الفتنة الآخرة ومن شر الفتنة الدنيا ومن شر الفتنة الأمة ومن شر الفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وفرد الشقاء وسوء القضاء والشمائت الأعداء يا رب العالمين اللهم اجعل الملزية أمان والمطمئنة وجميع البلاد المسلمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نسألك إيمانا لن ترد ولا إيمانا فرد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر